Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah At-Takwir ayat 8. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya kerana dosa apakah dia dibunuh. Perkataan al-mau'udah bererti bayi-bayi yang dulu orang-orang jahiliyah menguburkannya hidup-hidup ke dalam tanah kerana benci memiliki anak perempuan. Pada hari kiamat kelak, bayi-bayi itu akan ditanya kerana dosa apakah mereka dikuburkan. Yang demikian agar menjadi ancaman bagi orang-orang yang pernah melakukannya. Sebab jika pihak yang dizalimi itu ditanya, maka apa gerangan yang terfikir oleh orang yang berbuat zalim. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan berkaitan masalah al-mau'udah ini, di mana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Judamah binti Wahab, saudara perempuan Uqashah. Dia berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tengah bersama orang-orang. Ketika itu beliau bersabda, laqad hamamtu an anha 'anil ghilah fa nadartu fir rum wa faris fa idahum yughiluna auladahum wa la yadurru auladahum dhalika syai'. Aku sangat berkeinginan untuk melarang al-ghilah, seorang yang mencampuri isterinya pada masa sedang menyusui. Lalu aku melihat bangsa Romawi dan Persia melakukan al-ghilah pada saat anak-anak mereka sedang menyusui, namun hal itu tidak memberi mudarat kepada anak-anak mereka. Kemudian para sahabat bertanya tentang al-azl. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalikal wad'u al-khafi wa huwa al-mau'udatu su'ilat." Yang demikian itu adalah pembunuhan anak hidup-hidup secara terselubung, yang ia termasuk kategori mau'udah yang akan ditanya. Hadis di atas juga diriwayat oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Salamah bin Yazid Al-Ju'fi. Dia berkata, aku bersama saudara laki-lakiku pernah bertolak menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu kami Mulaikah selalu menyambung tali silaturahim, menghormati tamu dan berbuat baik. Beliau binasa pada masa jahiliyah, maka apakah semua itu memberi manfaat baginya? Beliau menjawab, tidak. Lalu kami katakan lagi, dahulu memang beliau pernah mengubur hidup-hidup saudara perempuan kami pada masa jahiliyah. Lalu apakah hal itu juga memberi sedikit manfaat kepadanya? Beliau menjawab, al-wa'idah dan al-mau'udah berada di neraka kecuali jika al-wa'idah sempat mengenal Islam sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maaf kepadanya. Imam Ahmad juga meriwayatkan, Ishaq bin Azraq memberitahu kami, Auf memberitahu kami, Khansa bin Muawiyah Asy-Syarimiyah memberitahu dari pamannya. Dia bercerita, aku pertanyakan, wahai Rasulullah, siapakah yang berada di syurga itu? Beliau menjawab, Nabi berada di syurga, orang yang mati syahid juga di syurga, dan anak yang dilahirkan berada di syurga. Sedangkan al-mau'udah, bayi yang dikubur hidup-hidup berada di syurga. Ibn Abbas mengatakan, anak-anak orang-orang musyrik yang mati ketika masih kecil berada di syurga. Dan barang siapa mengklaim bahawa mereka berada di neraka, bererti dia telah berdusta, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya kerana dosa apakah dia dibunuh,
Lebih lanjut Ibn Abbas mengatakan iaitu bayi yang dikubur. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, Ad-Dhahhak mengatakan setiap orang diberi catatannya dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Sedangkan Qatadah mengemukakan, wahai anak Adam, kalian akan mengisinya lalu melipatnya, dan setelah itu akan dibeberkan kepada kalian pada hari kiamat kelak. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang memperhatikan dengan apa dia mengisi lembaran catatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Mujahid mengatakan iaitu ditarik, sedangkan As-Suddi mengatakan ia ini dibuka. Ad-Dhahhak mengemukakan mengelupas dan kemudian menghilang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul pada hari yang penuh dengan keberkatan, di bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Syaban, pada hari Khamis, dan juga malam ini kita akan berada pada malam Lailatul Nisf min Syaban, yang mana malam yang dimuliakan, malam yang diagungkan, malam yang digalakkan dan dituntut untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hadirnya kita dalam majlis ilmu pada pagi ini sebagai satu persediaan untuk kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Nisf min Syaban, insya-Allah taala. Dalam pengajian yang lalu kita sebutkan sedikit sebanyak tentang permulaan daripada surah At-Takwir, dan diakhiri dengan ayat wa idzan nufusu zuwijat, iaitu apabila nafsu itu digabungkan. Setiap nafsu itu akan digabungkan, dipertemukan dengan tubuhnya. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu, iaitu digabungkan, dipertemukan, itu ada beberapa makna. Makna yang pertama, setiap roh akan dikembalikan kepada jasadnya, seperti mana mereka bersama di dunia, iaitu apabila tiupan sangkakala berlaku, tiupan sangkakala yang kedua berlaku, maka roh akan bertemu dengan jasad ataupun dikembalikan kepada jasad. Wa idzan nufus zuwijat, makna yang kedua kita sebutkan bahawa setiap amalan ataupun setiap nafsu, setiap manusia itu akan ditemukan dengan amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Wa wajalu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, mereka akan mendapati amalan mereka itu hadir bersama mereka, iaitu dipertemukan bersama mereka. Makna yang ketiga adalah setiap nyawa, setiap nafsu akan dipertemukan dengan qarin, dengan orang-orang yang mendampingi mereka ataupun makhluk-makhluk yang mendampingi mereka, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, iaitu pada hari kiamat setiap roh, setiap nafsu itu akan mendatangi hari kiamat dan bersama mereka malaikat ataupun syaitan yang menjadi qarin, yang menjadi pendamping kepada mereka sewaktu mereka berada di dunia. Dan makna yang keempat yang disebutkan adalah setiap orang akan dikumpulkan bersama sifat-sifat ataupun bersama kepercayaan mereka, ataupun bersama akhlak mereka, ataupun bersama amalan mereka, dalam erti kata iaitu apa-apa yang kita lakukan di dunia ini akan iaitu orang yang mempunyai sifat yang sama akan dikumpulkan pada akhirat kerana sifat mereka. Orang yang mempunyai amalan-amalan yang sama, yang mirip, yang serupa akan dikumpulkan. Orang yang mempunyai kecintaan terhadap sesuatu perkara akan dipertemukan, akan disatukan pada hari tersebut atas perkara yang mereka cinta, sesuai dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan berada bersama orang-orang yang mereka kasihi. Maka kita diingatkan untuk tidak mengasihi kecuali orang-orang yang baik-baik, tidak mengasihi kecuali perkara-perkara yang baik-baik, tidak menyukai daripada adat ataupun daripada akhlak ataupun daripada pakaian ataupun daripada cara kehidupan kecuali yang baik-baik, kerana kita akan dikumpulkan sesuai dengan apa yang kita suka di dunia ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang satu perkara yang sangat berbahaya, perkara yang sangat penting, perkara yang sangat menakutkan,
perkara yang pertama yang akan disoalkan pada hari kiamat nanti adalah berkenaan dengan pembunuhan. Secara khususnya pembunuhan kanak-kanak sewaktu mereka masih kecil, yang mana ini perkara yang dilakukan secara khusus, ataupun kezaliman ataupun kejahilan yang berlaku di zaman jahiliyah adalah mereka membunuh daripada anak-anak perempuan sewaktu kecil. Bukan hanya mereka membunuh, bahkan sebahagian daripada mereka menanam anak-anak mereka itu hidup-hidup, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. La ilaha illallah. Dan apabila bayi-bayi perempuan dikuburkan hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, kerana apakah dosa yang mereka lakukan sehingga mereka diperlakukan seperti itu. Al-mau'udah iaitu anak perempuan yang ditanam, wudi'an 'alal ard fa athqala 'alayha biturab hatta matat, iaitu bayi-bayi perempuan yang diletakkan di dalam tanah dan kemudian dikambuskan tanah tersebut di atas bayi tersebut sehinggalah mereka mati. Wa minal ma'lum anna al-mau'udah tiflah, dan seperti yang kita tahu, anak-anak kecil ini yang dimaksudkan al-mau'udah adalah bayi-bayi perempuan yang mana belum baligh, iaitu masih kecil, bawah umur taklif, bawah umur baligh. Akan tetapi persoalannya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ini bukanlah ditujukan kepada anak-anak kecil tersebut, bahkan kepada orang-orang yang membunuh mereka. Ditujukan kepada orang-orang yang membunuh mereka, bi ayyi dzambin qutilat, seakan-akan untuk memarahi mereka atas perbuatan mereka yang tidak ada asas, perbuatan yang tidak ada asas. Dan pembunuhan itu secara umum adalah satu dosa yang besar. Pembunuhan tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa sebab dan sebagainya, merupakan satu kezaliman yang besar dan mendatangkan dosa dan hukuman yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang kita sebutkan bahawa ianya merupakan perkara yang pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Bukan hanya orang yang membunuh, bahkan orang yang reda terhadap sesuatu pembunuhan tanpa kebenaran daripada syarak, mereka juga akan dikumpulkan bersama para pembunuh, seperti mana pembunuh-pembunuh itu akan disoal kenapa mereka membunuh. Orang yang reda, orang yang merasakan padan muka orang itu dibunuh, juga akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. La ilaha illallah. Seperti mana, begitu juga disebutkan dalam hadis, membantu orang yang melakukan pembunuhan sehingga pembunuhan itu terjadi juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis, man a'ana ala qatli muslim walau bi syatri kalimah laqiyallah, barang siapa yang membantu atas pembunuhan seorang Islam walaupun dengan separuh kalimah, yakni kalau dalam bahasa Arab tu uqtul, bunuh, maka kalau dikata separuh je, kalau dalam bahasa Melayu bunuh, maka kita sebut bu sahaja sebagai tanda itulah orang ni untuk dibunuh. Itu pun akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan dalam hadis, laqiyallah maktubun baina ainaih, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tertulis di antara dua matanya ataupun di dahinya, ais min rahmatillah, orang yang tiada harapan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan satu perkara yang perlu untuk kita ambil perhatian. Kerana apa? Terkadang berlaku pembunuhan di timur, di hujung timur, dan satu orang lagi yang berada di hujung barat meridai akan pembunuhan tersebut, seakan-akan menganggap padan muka ataupun selayaknya orang itu dibunuh dan sebagainya, waliyadzubillah. Maka dengan keredaannya terhadap pembunuhan tersebut, walaupun dia tidak ada kena-mengena dengan pembunuhan, tidak ada kena-mengena dengan planning untuk pembunuhan tersebut, akan tetapi disebabkan hatinya itu merasakan orang itu layak untuk dibunuh dan sebagainya, maka dia juga akan dibangkitkan bersama ataupun akan diberikan sebahagian daripada dosa pembunuhan tersebut, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan mungkin bukan hanya di waktu yang sama, mungkin pembunuhan itu berlaku sebelum zaman kita, berlaku pembunuhan tersebut
di zaman-zaman yang terdahulu dan sebagainya. Dan kalau kita juga rida terhadap pembunuhan tersebut, waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala, maka seseorang itu akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan perasaan tidak berperi kemanusiaannya dia terhadap pembunuhan yang berlaku, waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Maka hendaklah seseorang itu berjaga-jaga akan apa yang difikirkan, akan apa yang dirasakan di dalam hati, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita, dan juga apa yang lebih tersembunyi daripada perkara tersebut. Disebutkan dalam hadis, fala yazalul muslim fi fushatin min dinih, seseorang Islam itu berada di dalam kelapangan agamanya, malam yusib daman haraman, selagi mana dia tidak mengambil nyawa tanpa hak, iaitu selagi mana dia tidak melakukan pembunuhan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka ini merupakan satu perkara yang tidak dibolehkan oleh syarak. Untuk nak mengharapkan seseorang itu dibunuh, itu merupakan satu perkara yang dilarang. Illa ma kana khairan yardahu Allah, kecuali jika terdapat kebaikan dan perkara tersebut diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan itu kita diingatkan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tidak menyukai untuk orang lain apa yang disukai untuk dirinya sendiri. Seperti mana kita suka bagaimana kita diperkatakan, bagaimana kita diperlakukan, bagaimana kita suka orang berinteraksi dengan kita, seperti itu juga kita perlu untuk berinteraksi dengan orang. Dan seperti mana kita tak suka, tak pasal-pasal orang nak rasa, oh orang tu kalau dibunuh bagus, kita pun patutnya jangan fikir perkara-perkara seperti itu. Bahkan hati seseorang yang beriman, yang jujur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan merasakan bahawa keislaman seorang kafir yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa-dosa besar dan sebagainya, keislaman orang kafir yang banyak melakukan dosa dan kesalahan, bahkan melakukan kezaliman kepada orang Islam yang lain, terhadap orang-orang seperti ini pun mengharapkan keislamannya, kembalinya dia ke jalan yang lurus itu lebih disukai daripada orang itu dibunuh. La ilaha illallah. Ini sepatutnya yang ada dalam hati orang-orang Islam, hati orang-orang yang beriman. Hatta orang yang kafir, orang yang banyak dosa, orang yang banyak melakukan kesalahan, keislamannya, kembalinya dia ke agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ke jalan yang lurus, lebih disukai daripada orang itu dibunuh. Waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Falau khuyyira bainal amrain lakhtara an yuslim wa an ya'uda ila rabbih. Dan kalau diberikan pilihan sama ada nak bunuh orang ni ataupun nak mengajak dia kepada kebaikan, dan kalau orang itu terima, maka penerimaannya kepada Islam, keinginannya untuk bertaubat kepada Allah itu lebih kita sukai daripada membunuh orang itu walaupun dia dah bunuh banyak orang, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan satu perkara yang dituntut oleh Islam. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang makna ini, ataupun menyebutkan, ataupun dalam sabdaan Rasulullah SAW sewaktu Rasulullah menghantarkan daripada pasukan ataupun tentera perang untuk pergi berperang kepada orang-orang kafir. Jadi Nabi SAW mengingatkan mereka, ajaklah mereka kepada agama Islam. Fawallah, demi Allah, kamu membawa mereka dalam keadaan Islam, kamu membawa keislaman mereka, membawa mereka menginginkan agama Islam itu lebih aku sukai daripada kamu datang membawa mereka, iaitu daripada kamu datang kepada aku membawa harta rampasan dan juga ahli keluarga mereka sebagai hamba-hamba. La ilaha illallah khairun li an ta'tuni bi islamihim. Kata Rasulullah, aku lebih suka kamu datang dengan mereka itu dengan keislaman. Itu yang dikehendaki oleh Rasulullah. Nabi tak nak harta orang-orang kafir, Nabi tak nak mereka itu dibunuh, kecuali kalau mereka enggan untuk menerima keislaman, dan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau diberi pilihan, makanya keislaman mereka, kembalinya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disukai oleh Rasulullah itulah yang patut kita suka. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna Islam ke seseorang sehingga apa yang aku bawa itu lebih disukainya. Maksudnya kita beri preference kepada apa yang disukai oleh Rasulullah lebih daripada apa yang kita suka.
Kadang-kadang kita marah, oh orang kafir ni macam tu, orang kafir ni macam tu, oh kenapa dia bunuh tak pasal-pasal dan sebagainya. Tapi adakah itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita rasakan terhadap orang tersebut, ataupun untuk kita perkatakan terhadap orang tersebut? Dan kalau itu keadaan seseorang Islam, seseorang yang beriman terhadap orang kafir yang melakukan kezaliman, yang melakukan dosa-dosa besar, bagaimana pula pemikiran kita terhadap orang Islam? Jauh sekali untuk kita memikirkan untuk membunuh orang Islam. Jauh, apatah lagi kepada orang yang beriman, apatah lagi kepada orang yang salih dan orang alim. Naam, amma an taghlub nafsuhu wa yuhib qatla hadha wa dur hadha. Adapun orang-orang yang dikawal oleh hawa nafsunya sehingga dia suka untuk membunuh orang ini, suka apabila mendengar orang itu dibunuh ataupun diculik ataupun dipukul ataupun rumahnya ataupun dia mendapat musibah dan sebagainya, dan mengatakan padan muka orang tu dan sebagainya, maka perkataan seseorang itu terhadap orang lain padan muka orang itu pastinya akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Walaupun dia tidak menembak, walaupun dia tidak memukul, walaupun dia tidak menghancurkan dan sebagainya, akan tetapi disebabkan perkataannya itu padan muka orang tersebut ataupun selayaknya orang itu mendapat musibah tersebut, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kerana dosa menyebutkan perkataan tersebut dan merasakan perkara tersebut di dalam hati. Maka hendaklah kita berhati-hati daripada mengatakan sesuatu perkara yang akan mendatangkan penyesalan pada hari kiamat. Merasakan di dalam hati ini terhadap orang lain, terutamanya orang Islam, perkara-perkara yang akan mendatangkan musibah di hari kiamat nanti. La ilaha illallah. Disebabkan itu, kalau kita tengok dalam sirah, dalam sejarah orang-orang yang terdahulu, zaman as-sahabah radhiyallahu anhum ataupun zaman at-tabi'in, iaitu orang-orang salih mengatakan apa-apa yang berlaku di zaman as-sahabah itu telah berlaku, maka Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan tangan-tangan kita ini daripada darah mereka, maka jangan pula kita mengotorkan lidah kita ini dengan bercakap tentang mereka. Allah dah selamatkan tangan kita ini daripada iaitu mengotorkan tangan kita ini dengan darah, iaitu kita tidak diselamatkan daripada perbunuhan yang berlaku dan sebagainya. Maka jangan pula kita kotorkan lidah kita dengan menceritakan tentang keburukan yang berlaku di zaman tersebut. La ilaha illallah. Allah dah selamatkan kita, jangan kita cari pasal. Allah dah letakkan kita di zaman yang mana kita terselamat daripada perkara-perkara tersebut. Jangan pula kita cari pasal sehingga nanti kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita menyoalkan tentang siapa yang betul, siapa yang salah dan sebagainya. Maka wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, Allah Subhanahu wa taala menyoalkan orang-orang yang melakukan tersebut agar mereka ini merasa takut kerana ataupun mengingatkan mereka kerana perkara yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin, bagaimana mereka sampai hati untuk membunuh anak-anak kecil. Falaqad kana lahum ta'amul syani' fi na'am, maka orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, mereka mempunyai interaksi yang sangat buruk bersama anak-anak perempuan ataupun bayi-bayi perempuan. Sebahagian daripada mereka daripada awal lagi telah bersetuju dengan ibu, maksudnya husband and wife, ibu dan ayah dah bersetuju. Bila ibu bersalin, ibu mengandung, zaman dulu tak ada scan dan sebagainya, tak boleh nampak laki ataupun perempuan. Jadi bila dah dekat nak bersalin, waktu bersalin, yang si ayah akan korek lubang dan mengatakan kepada si ibu tu, kamu akan bersalin dekat dengan lubang ini. Kalau anak lelaki yang keluar, maka biarkan. Adapun kalau anak perempuan yang keluar, khalas, terus letak dia dekat dalam lubang dan kebumikan ataupun terus tanamkan, waliyazubillah, hidup-hidup. Allahu akbar. Naam, ada sebahagian daripada mereka pula apabila melahirkan anak perempuan, kalau nak biarkan anak perempuan itu hidup, apa yang dilakukan oleh ibu? Maksudnya dalam keadaan ini, ibu dan ayah tu tak agree lah. Si ayah nak bunuh, tapi ibu ni cuba untuk nak menyelamatkan anak perempuan tersebut daripada dibunuh hidup-hidup. Maka apa yang dilakukan oleh ibu tu,
akan diletakkan seakan-akan macam rambut dekat kepala dan sebagainya, seakan-akan nak tunjuk oh ini anak lelaki. Allah Ta'ala alam macam mana nak buat. Walhasil, iaitu seakan-akan dijadikan bayi itu nampak macam lelaki, sehingga anak itu besar dan kemudian dihantarkan di kawasan perkampungan ataupun dihantarkan di kawasan-kawasan untuk menjadi penternak kambing ataupun penternak unta dan sebagainya, sehingga tidak dibunuh anak tersebut. Ataupun kalau anak itu disimpan bersama si ibu, maka apabila tiba umur 6 tahun, 7 tahun, maka si ayah akan berkatakan kepada si ibu itu, khalas, pakaikan pakaian yang cantik kepada anak tersebut, kepada anak perempuan tersebut, aku akan bawa dia jalan. Ayahnya akan mengatakan begitu. Maka apabila sebelum bawa anak tu jalan, dia dah set dah tempat untuk nak kuburkan anaknya ataupun dah digali lubang, jadi bila bawa jalan, khalas dicampakkan anak tersebut di dalam lubang tersebut dan dibunuh ataupun dicampakkan tanah di atas anak tersebut sehinggalah anak itu mati, wal'iyazubillah tabaraka wa ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila salah seorang daripada mereka diberi berita gembira tentang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, berubah wajah mereka itu menjadi hitam, sebagai tanda kehinaan, iaitu berubah menjadi hitam tu bermaksud mereka menjadi sedih dan menjadi merasa hina mendapat anak perempuan, wa huwa kadhim, dan merasakan kemarahan daripada berita tersebut, yatawara minal qaum, sehingga mereka bersembunyi daripada orang-orang lain, min su'i ma busyira bih, malu nak jumpa orang lain. Sebab apa? Sebab dapat anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin, adakah patut, dan mereka akan berfikir, adakah patut aku menyimpan anak perempuan ini dalam keadaan aku akan dihina oleh penduduk di sekeliling aku, orang-orang berada di sekeliling aku, am yadusuhu fi turab, ataupun aku tanamnya hidup-hidup, ala sa'a ma yahkumun, betapa teruknya hukuman yang mereka jatuhkan ke atas diri mereka sendiri. Dalam ayat sebelum itu disebutkan mereka menisbahkan malaikat itu, dijadikan malaikat itu berjantinanya perempuan, maka mereka menisbahkan malaikat itu sebagai seakan-akan waliyadzubillah anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun berjantinanya perempuan, akan tetapi untuk anak mereka sendiri pun mereka tak reda untuk dapat anak perempuan. Betapa teruknya pemikiran seperti itu. Bi'ai dzambin qutilat, salah satu sebab kerana mereka membunuh anak-anak perempuan adalah kerana takutkan rezeki. Sebab anak lelaki dapat membantu si ayah dan membantu si ayah untuk mencari rezeki, adapun anak perempuan seakan-akan ayah itu perlu menggunakan duitnya itu untuk memberi rezeki kepada anaknya, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan apabila anak lelaki dilahirkan, maka malaikat akan mengatakan kamu akan membantu ayah kamu dalam cari rezeki, dan apabila anak perempuan dilahirkan, maka malaikat akan mengatakan kamu akan menjadi asbab rezeki kepada si ayah. Maka dengan mendapat anak perempuan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki kepada si ayah. Dengan kedatangan anak perempuan, kita akan diberikan rezeki, dan kedatangan anak lelaki pun rezeki juga. Kita akan dibantu oleh mereka sewaktu mereka besar nanti. Kedua-duanya pun rezeki daripada Allah, kedua-duanya hadiah daripada Allah, kedua-duanya adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka memikirkan tentang bagaimana nak beri rezeki kepada anak-anak perempuan, seakan-akan anak perempuan itu mendatangkan kesusahan kepada mereka, dan seakan-akan mereka takut anak itu akan mendatangkan kehinaan kepada ahli keluarga jikalau anak itu membesar dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang mungkar. Berkenaan dengan rezeki, itu merupakan satu kekufuran yang jelas. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu makhluk pun yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takut akan rezeki, ragu-ragu terhadap rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan satu kekufuran. La ilaha illallah. Sehingga dikatakan bahawa ada satu kisah, satu orang ni, dia ni tukang curi kain kafan. Kerja dia curi kain kafan. Jadi banyaklah dalam kehidupan dia tu, dalam waktu dia orang kafir, dia curi kain kafan dekat
perkuburan orang Islam. Jadi apabila dia bertaubat, dia pun pergi berjumpa dengan satu syekh dengan mengatakan, wahai syekh, aku ada soalan. Dia kata apa? Dulu aku kerja aku curi kain kafan, dan aku dapati ramai orang-orang Islam yang mana sepatutnya mereka ditanam dan mereka diletakkan di liang lahat itu menghadap kiblat. Maka aku dapati ramai di kalangan mereka yang tubuh badan mereka itu dialihkan daripada kiblat. Kenapa perkara tersebut terjadi? Maka syekh itu mengatakan bahawa itu salah satu sebabnya adalah kerana mereka ragu-ragu tentang rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka waliyadzubillah meninggal dunia dalam su'ul khatimah, meninggal di luar al-millah. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keyakinan kepada hati kita ini bahawa setiap rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap orang akan mendapat setiap rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, wallazi qusim lak hasilun ladik, apa yang telah ditetapkan kepada kamu akan dapat kepada kamu, wallazi li ghairik lan yasil ilaik, apa yang untuk orang lain tidak akan sampai kepada kamu. Naam, itu poin yang pertama, kenapa mereka bunuh anak kecil, anak perempuan, bayi perempuan sewaktu kecil, kerana takutkan rezeki, takut tak cukup duit, ataupun takut duit itu berkurangan, kerana terpaksa menginfakkan duit itu membiayai kepada anak perempuan. Sebab yang kedua, takut anak perempuan itu akan mendatangkan kemaluan terhadap ahli keluarga mereka, takut anak perempuan itu menjadi anak yang jahat, melakukan perkara-perkara yang keji dan sebagainya. Maka itu fikiran-fikiran ataupun idea-idea yang dilontarkan iblis kepada pengikut-pengikutnya, yang menerima daripada segala khayalan-khayalan yang dicampakkan oleh iblis kepada mereka, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, dan menggunakan sebab-sebab itu sebagai justification untuk perbuatan mereka, dan pada hakikatnya mereka tidak ada alasan yang kukuh atas perkara yang mereka lakukan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang pembunuhan ini. Ini kita sebutkan tadi tentang pembunuhan. Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal untuk mencabut nyawa ataupun untuk membunuh mana-mana orang Islam kecuali dengan 3 sebab. Iaitu 3 sebab ini, melalui 3 sebab ini barulah mendapat kelayakan ataupun mendapat keizinan untuk membunuh. Satu, as-sayyib az-zani, seorang wanita yang telah berkahwin, yang telah didatangi oleh suaminya, kemudian dia berzina. Yang halal ada, tapi dia mendatangi yang haram, seperti mana yang kita baca dalam pengajian Isra' dan Mi'raj. Ini Nabi SAW diperlihatkan kepada satu orang yang mana mereka dihidangkan dengan daging yang sudah masak, yang sedap, yang segar. Kemudian dihidangkan kepada mereka daging yang telah busuk, yang telah rosak, yang busuk dan sebagainya. Maka orang ini memilih kepada daging yang busuk. Maka apabila Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadha, apakah ini? Maka Jibril mengatakan, ini orang telah berkahwin daripada umat kamu, lelaki ataupun perempuan, mempunyai pasangan yang halal, akan tetapi mereka memilih daripada untuk melepaskan hawa nafsu mereka di tempat-tempat yang haram, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Maka orang-orang yang as-sayyib zani, wanita yang mendatangi yang haram, itu layak untuk dibunuh dengan hukum Islam. Wan nafsu bin nafs, juga hukum qisas, iaitu apabila seseorang itu bunuh satu orang, maka dia layak untuk dibunuh, kecuali melalui hukum Islam ataupun hukum qisas. Wat-tarik li dinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan daripada jamaah ahlus sunnah wal jamaah, ataupun yang meninggalkan daripada orang Islam ataupun akidah Islam. At-tarik li dini, seperti melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia murtad dan sebagainya, menyebabkan dia murtad, meninggalkan agama Islam, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala, seperti mengamalkan sihir dan sebagainya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sebahagian orang-orang musyrikin sewaktu di kota Makkah. Subhanallah, Rasulullah mempunyai keizinan untuk membunuh orang-orang kafir, bahkan mempunyai keizinan untuk membunuh orang-orang kafir yang memerangi beliau. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam
dapat menawan daripada kota Makkah apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang memusuhi beliau, yang memboikot beliau, yang menzalimi beliau, yang menyebabkan ramai orang-orang ramai daripada ahli keluarga dan sahabat-sahabat Nabi SAW dibunuh. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, idhabu fa antumut talaqa, pergilah kamu bebas, yakni kamu tidak akan dihukum oleh aku. Walaupun hari ini aku memegang pemerintahan di kota Makkah, aku sudah dapat menewaskan kamu dan dapat memerintah daripada kota Makkah, tapi kamu ini aku maafkan, aku bebaskan kamu, idhabu fa antumut talaqa. Dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah selepas pengumuman dibuat, sebelum ataupun sewaktu Nabi SAW masuk ke kota Makkah. Apa Nabi suruh buat pengumuman, man dakhalal masjid fahuwa amin, barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia akan terselamat daripada tentera orang Islam. Maksudnya tidak akan dibunuh, tidak akan disakiti dan sebagainya. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin, barang siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan. Abi Sufyan salah seorang dari pembesar musyrikin kota Makkah sebelum beliau masuk memeluk agama Islam. Maka barang siapa yang masuk ke rumahnya akan terselamat daripada tentera orang Islam. Wa man dakhala baitahu wa ghalaqa alaihi albab fahuwa amin, dan barang siapa yang masuk ke rumahnya dan mengunci pintu juga akan menjadi selamat. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah, ya, ini hatta dengan orang kafir Rasulullah memaafkan. Jadi bagaimana agaknya dengan orang-orang Islam? Nabi SAW menunjukkan sifat rahmahnya sewaktu memasuki daripada kota Makkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada tentera-tentera orang Islam untuk tidak membunuh orang-orang yang tidak memulakan peperangan, yang mana tak cari gaduh, mereka selamat. Hanya berperang dengan orang-orang yang cari gaduh ataupun cari pasal. Walaupun pada ketika itu mereka sedang masuk ke kubunya orang-orang musyrikin yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan masuk port markas orang-orang kafir yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi inilah hidayah ataupun inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah sifat pemaafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berkata orang-orang kafir di waktu itu, tidak ada orang yang mampu untuk melakukan perkara seperti ini kecuali para nabi, kecuali seorang nabi. Maka disebabkan itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk berbondong-bondong ke agama Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka disebabkan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat kemaafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat kesabarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ramai orang terselamat daripada dibunuh, ramai orang terselamat daripada dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebabkan sifat Rasulullah yang pemaaf, yang tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman, tidak mengikuti daripada hawa nafsunya, menyebabkan ramai daripada umat Islam, bahkan bukan mereka sahaja, bahkan berapa banyak generasi yang datang selepas orang-orang yang memeluk Islam di waktu pembukaan kota Makkah itu masuk Islam kerana Rasulullah memaafkan datuk nenek mereka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah, dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pengikutnya Rasulullah, dimuliakan dengan diberikan ilmu terhadap akhlak dan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan sewaktu pembukaan kota Makkah itu ada beberapa orang yang telah target oleh Rasulullah untuk dibunuh, ataupun telah ditetapkan oleh Rasulullah, orang si fulan ini, mereka ni layak untuk dibunuh kerana perkara-perkara yang telah mereka lakukan. Akan tetapi apabila mereka ini diberi syafaat oleh orang lain, maksudnya ada orang lain yang datang ke depan berjumpa dengan Rasulullah, ya Rasulullah, selamatkan orang ni, aku jamin ataupun aku nak tebus orang ini daripada dia dibunuh dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang tersebut, maksudnya diterima syafaat orang-orang yang mensyafaatkan terhadap orang-orang yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk dibunuh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga disebutkan bahawa apabila Nabi mendapat khabar bahawa Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abi Jahal ini, diberitahu bahawa dia ingin memeluk agama Islam, maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada as-sahabah agar supaya biarkan Ikrimah, jangan dibunuh. Kemudian orang-orang takut juga dia dibunuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan serbannya itu sebagai satu tanda, iaitu dia telah mendapat jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diperintahkan agar Ikrimah itu tidak dibunuh, diberikan jalan untuk mendatangi Rasulullah dengan adanya serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan as-sahabah dengan mengatakan, inna Ikrimah sayati raghiban ilal Islam, sesungguhnya Ikrimah itu akan memeluk agama Islam, maka jangan kamu menyebutkan keburukan ayahnya di hadapannya. Jangan kamu sebutkan keburukan ayahnya di hadapannya. Dan as-sahabah radhiyallahu anhu mengatakan, apabila tiba Ikrimah, tidak ada seorang pun mengatakan keburukan tentang Abu Jahal di depan Ikrimah. Sedangkan siapa Abu Jahal? Abu Jahal ini merupakan Fir'aun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih jahat daripada Abu Jahal. Tak ada orang yang lebih jahat daripada Abu Jahal daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mensyariatkan kepada kita ataupun tidak menjadikan satu ibadah untuk kita mencaci maki orang-orang kafir. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita, tidak menyuruh kita untuk mencaci maki orang-orang yang kafir, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Bahkan kita juga tidak diperintahkan untuk melaknat daripada iblis. Kalau kita laknat iblis banyak kali pun, syaitan marah dia banyak kali pun, tidak mendatangkan pahala. Yang kita disuruh adalah untuk mengelakkan diri daripada mengikuti daripada bisikan-bisikan mereka, daripada ajakan-ajakan mereka, daripada fikiran-fikiran tentera-tentera iblis dan syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa hisabuhum 'ala Allah, ya ini orang-orang kafir dan sebagainya, ya mereka akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tak payah sibuk-sibuk untuk nak mengatakan keburukan orang-orang yang melakukan kesalahan. Khalas, mereka dah lakukan kesalahan mereka itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tadhkuru abahu amamahu bisu, maka jangan kamu sebutkan keburukan ayahnya, ayah Ikrimah di hadapan Ikrimah. Betapa mulianya akhlaknya Rasulullah, betapa mulianya pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betapa tingginya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pengikut-pengikutnya. Berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dengan dosa apa seseorang itu dibunuh. Secara khusus anak bayi perempuan tadi, akan tetapi secara umum juga setiap nyawa yang dibunuh akan dipersoalkan kenapa dia dibunuh. Sebab itu Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan bahawa ana awwalu ma yajthu li khusumah yaumil qiyamah, aku antara orang-orang pertama yang akan dipersoalkan pada hari kiamat nanti tentang pembunuhan. Apa pembunuhan apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ataupun antara peperangan yang pertama yang berlaku dalam Islam adalah peperangan Badar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, dua kumpulan ini mereka berperang bergaduh kerana Tuhan mereka, iaitu orang musyrik. Mereka membunuh ataupun berperang dengan tenteranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berperang dengan orang-orang yang beriman tanpa ada keizinan ataupun tanpa kebenaran, bighairi haq. Tak selayaknya untuk mereka berperang dengan Rasulullah dan juga orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pihak yang lagi satu, iaitu pihak orang-orang beriman bersama Rasulullah, mereka berperang mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berperang dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan tentang peperangan tersebut, antara mereka yang memulakan peperangan, iaitu orang-orang dahulu, apabila mereka berperang, diorang bukan macam orang zaman sekarang kan, semua yang makin ketua makin belakang. Akan tetapi zaman dulu, yang ketua-ketua yang berani-berani ni akan dikedepankan. Satu orang ataupun 3 orang akan dikedepankan, maka 3 daripada pihak A, 3 daripada pihak B sebagai contoh. Dan itu yang berlaku pada peperangan Badar. 3 orang daripada golongan musyrikin, daripada Quraisy, kafir Quraisy di zaman itu, 3 orang, Syaibah bin Rabi'ah,
Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Naam, jadi 3 orang ini telah keluar, iaitu mengedepankan diri mereka itu untuk mulakan peperangan. Maka mereka mengatakan, khalas, keluarkan 3 orang daripada golongan kamu. Maka Nabi SAW pada waktu itu telah memilih 3 orang daripada golongan Ansar. Nabi SAW telah memilih 3 orang daripada golongan Ansar, tidak dipilih daripada orang-orang Muhajirin. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kamu ni akufa kiram, iaitu kamu ni memang layak untuk kami berperang, untuk kami iaitu mulakan pertempuran dengan kamu, akan tetapi kami nak daripada sahabat-sahabat kami yang dikeluarkan daripada yang mana merupakan saudara-saudara kami, iaitu yang mereka maksudkan adalah orang-orang musyrikin, orang-orang Muhajirin. Jadi apabila mereka mengatakan perkara tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, qum ya Hamzah, pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Nabi mengatakan, qum ya Aba Abdullah bin Harith bin Abdul Muttalib, bangun wahai sepupunya Rasulullah, Abu Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Dan kemudian qum ya Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, 2 daripada sepupunya Rasulullah, 1 daripada pakciknya Rasulullah, yang mana merupakan abang susuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangunlah 3 orang ini dan mereka bertempur ataupun mulakan 3 ini satu berperang dengan satu orang Islam berperang dengan orang kafir. Maka Sayyidina Hamzah telah membunuh Utbah bin Rabi'ah, Sayyidina Ali telah membunuh Al-Walid bin Utbah, dan bertempur ataupun Abu Ubaidah bersama Syaibah. Naam, setiap daripada mereka memukul satu dengan yang lain, dua-dua mendapat pukulan, iaitu dengan pedang. Maka Abu Ubaidah membunuh daripada Syaibah, dengan pertolongan Hamzah, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi apabila Abu Ubaidah dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diletakkan kepala Abu Ubaidah di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asyahidun ana, adakah aku akan menjadi syahid kalau aku meninggal dengan penyakit ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyhadu annaka syahidun indallah, aku bersaksi bahawa kamu ini mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka Abu Ubaidah walaupun tidak meninggal di medan peperangan, kerana selepas peperangan itu Nabi SAW masih duduk di kawasan Badar itu selama 3 hari, kemudian barulah berangkat. Maka dalam perjalanan pulang ke kota Makkah, dalam perjalanan pulang ke kota Madinah, mereka meninggal, Abu Ubaidah meninggal dunia di tempat yang bernama Safrah. Maka dia dikuburkan di tempat tersebut. Nah, jadi orang yang pertama yang akan dipanggil pada hari kiamat adalah orang-orang yang berbunuhan di atas muka bumi ini. Maka amalan-amalan pertama yang akan disettlekan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang terkait dengan pembunuhan. Disebabkan itu Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, aku antara orang pertama yang akan dipersoalkan tentang pembunuhan. Akan tetapi Sayyidina Ali berada di safnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah ini tentang persoalan-persoalan ataupun perkara-perkara yang berlaku pada hari kiamat. Seperti mana yang kita sebutkan di awal surah tadi, di awal surah ini, bahawa orang yang Allahumma salli ala Muhammad, barang siapa yang ingin mengetahui tentang perkara-perkara yang berlaku pada hari kiamat, maka hendaklah dibaca surah Idza Syamsu Kuwirat. Naam, ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza suhufu nusyirat, dan apabila suhuf, apabila buku catatan itu dibentangkan, boleh dibacakan wa idza suhufu nusyirat ataupun wa idza suhufu nusyirat dengan tasydid ataupun dengan bukan tasydid. Tapi yang kita belajar adalah tanpa tasydid, wa idza suhufu nusyirat. Riwayat lain membaca dengan nusyirat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Setiap daripada mereka akan didatangi oleh buku amalan catatan mereka
buku lembaran tersebut dalam keadaan terbuka. Tunshar wa dzalika anna lana ma'amalina mawaqif. Maka di hari kiamat nanti akan berlaku beberapa keadaan tentang kita mendapat daripada buku catatan kita, ma'akulli ma'amilna fi zamani taklif, iaitu setiap apa yang kita lakukan daripada kita baligh sehingga kita meninggal dunia akan dipersembahkan, kita akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan daripada kita baligh sehinggalah kita meninggal dunia. Fa min dzalika ma ju'ila musajjalan fi raqabati kulli insan. Antara yang akan berlaku di hari kiamat nanti, sewaktu di dunia ini diletakkan seakan-akan di leher kita ini ada macam SIM card ataupun memory card, yang mana di dalamnya itu merakam setiap apa yang kita lakukan. Ini on top of apa yang ditulis oleh para malaikat, yang ditulis oleh malaikat lain. Apa yang seakan-akan SIM card atau memory card yang berada di tengkuk kita pun akan dikeluarkan pada hari kiamat nanti. Naam, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam al-Quran, setiap manusia itu kami letakkan di tengkuk mereka itu apa yang amal perbuatan mereka. Dicatatkan, direkodkan apa amalan mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami akan keluarkan catatan tersebut pada hari kiamat. Yalqahu mansyura, yang mana dia akan baca. Iqra kitabak, bacalah kitab kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup kamu sendiri menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Cukup kamu untuk mengira daripada amal perbuatan yang kamu lakukan. Bahkan disebutkan bahawa zaman sekarang ni, zaman modern science dah menjumpai bahawa dekat bahagian tengkuk manusia ni seakan-akan ada sel ataupun ada urat-urat ataupun ada benda lah yang diciptakan untuk merakam daripada apa yang berlaku dalam kehidupan manusia. La ilaha illallah. Akan tetapi di akhirat itu lebih teruk. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan sebagai rakaman dan sebagai bukti untuk manusia itu lebih banyak dan lebih besar. Naam, jadi selepas dikeluarkan perkara tersebut daripada lehernya manusia, maka akan dibawa juga kitab-kitab malaikat-malaikat yang menulis daripada amalan kita siang dan malam. Segala apa yang kita katakan, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita niatkan dan sebagainya, semuanya akan diperlihatkan. Tujma' haulal arsh, dan kitab-kitab itu akan dibawa berkumpul di bawah ataupun di sekeliling arasy Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian seakan-akan diberikan ataupun dicampakkan itu kepada mereka. Wa idza nusyiratis suhuf istalama kullun kitabahu, maka apabila dibawa kitab-kitab tersebut di arasy Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang akan diberikan kitab masing-masing, sama ada dengan tangan kanan mereka daripada depan, ataupun mereka terpaksa mengambil dengan tangan kiri mereka itu daripada belakang mereka. Yang kitabnya datang daripada depan, dia mampu untuk mengambil daripada depan. Adapun yang mana kitabnya datang daripada belakang, tak mampu untuk nak berpaling, kecuali tak mampu untuk nak stretch tangan dia kecuali ke belakang. Terpaksa untuk ambil daripada tangan kiri. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang mendapat buku catatan di tangan kanan, maka dia akan membacanya. Ini dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kerana apa dia dapat baca ataupun dia dapat ambil daripada tangan kanan? Kerana di dunia dahulu dia yakin bahawa dia akan, segala amalannya akan diperhitungkan. Dekat dunia dia yakin bahawa satu hari di akhirat nanti akan berlaku perhitungan. Maka daripada dunia lagi dia dah perhitungkan amalan dia. Hasibu qabla an tuhasabu, perhitungkanlah amalan kamu sebelum kamu diperhitungkan. Cek apa yang kita lihat, cek apa yang kita dengar, cek apa yang kita perkatakan, cek apa yang kita lakukan, cek amalan-amalan kita seharian. Makin banyak kita cek dan makin kita perbaiki daripada amal perbuatan kita, insya-Allah apa yang kita baca di akhirat nanti daripada amal catatan tersebut akan menggembirakan kita. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka pada hari tersebut dia akan bergembira. Fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi. Qutufuha daniyah, yang mana tumbuhan-tumbuhan, buah-buahannya rendah-rendah, yakni
Boleh dipetik sewaktu berdiri, boleh dipetik sewaktu duduk, boleh dipetik sewaktu berbaring. Kulu wasyarabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kamu sebagai satu balasan apa yang kamu telah tinggalkan daripada makanan-makanan yang kami haramkan ataupun yang kami walaupun ianya halal tapi kamu tinggal kerana kami. Ayyamul khaliyah, sewaktu kamu di dunia. Antara makna yang disebutkan tentang ayyamul khaliyah ini adalah mereka-mereka yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada waktu-waktu tengah musim panas dan sebagainya. Mereka ini akan diberikan makanan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kulu wasyarabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu antara makna yang disebutkan oleh ulama tafsir, iaitu orang-orang yang berpuasa di musim panas dan sebagainya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberi makan. Kamu melaparkan diri kamu kerana Allah, kamu mendahagakan diri kamu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini, pada hari kiamat yang mana manusia berada dalam kehausan, kepanasan dan kesusahan, kamu akan diberikan makan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mendapat buku catatan dari tangan kiri, wa amman man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang mendapat buku catatan dari tangan kiri dan daripada belakang mereka, dia akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan langsung buku catatan ini, aku tak nak lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah, alangkah baiknya kalau kematian yang pertama itu merupakan khalas penutup bagi amalan aku, khalas aku tak diperjumpakan, tidak diperlihatkan kepada amalan-amalan buruk aku. Ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Maka akan dikatakan kepada malaikah untuk khudhuhu faghulluh, angkatlah mereka dan campak mereka ke dalam api neraka, waliyad billahi tabaraka wa taala. Falaysa lahul yawma hahuna hamim, dan pada hari tersebut mereka tidak akan mempunyai teman-teman. Falaysa lahul yawma hahuna hamim, yang mana orang-orang kafir ini sewaktu di dunia kononnya ada kawan baik, kononnya ada teman-teman, kononnya ada orang-orang yang membantu, kononnya mempunyai hubungan yang rapat dengan orang itu dan orang ini, dengan jabatan itu dengan jabatan ini. Akan tetapi segala hubungan yang dilakukan, yang dijalinkan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat di dunia. Rakan-rakan, kawan-kawan, hubungan-hubungan, jalinan-jalinan yang dijalinkan selain daripada kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u. Apabila orang yang diikuti melepaskan diri mereka daripada orang yang mengikuti mereka, tak nak ada kaitan, tak nak ada hubungan dengan orang lain, sibuk diri masing-masing. Hatta kita tahu tentang para nabi dan para rasul, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Hatta para nabi dan para rasul yang mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pun tak mampu untuk membantu, apatah lagi orang-orang biasa. Mereka tidak mempunyai teman-teman yang mempunyai syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai teman-teman yang mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mempunyai kawan-kawan yang ataupun orang-orang yang dapat memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Hatta ketua segala orang-orang kafir itu adalah iblis. Iblis akan mengatakan pada hari kiamat, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kamu dan Allah punya janji adalah benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku janji kepada kamu tapi aku mungkiri janji. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, aku tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk menghasut kamu kecuali bisikan, ataupun memaksa kamu kecuali untuk menghasut, membisik kepada kamu. Illa an da'awtukum fastajabtum li, mengajak kamu kepada kemungkaran, kepada maksiat, akan tetapi kamu yang tergesa-gesa untuk menjawab daripada hasutanku, daripada ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan kamu salahkan diri aku, akan tetapi salahkan diri kamu sendiri yang iaitu mendengar daripada ajakanku dan bisikanku.
wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, pada hari ini kamu tak dapat selamatkan aku tak dapat selamatkan kamu, kata iblis, kata syaitan. Kalau ketua mereka kata macam tu, apatah lagi orang-orang bawahan mereka. Hebat mana pun mereka di dunia, pegang jawatan yang tinggi, mempunyai harta yang banyak, melimpah-limpah dan sebagainya, tapi di akhirat nanti tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Maka setiap perhubungan, setiap persahabatan, setiap pertalian yang dijalinkan bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kehancuran, penyesalan pada hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kawan rapat pada hari tersebut, ba'duhum li ba'din, antara satu dengan yang lain, aduun, akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita nak bersahabat, kalau kita nak berkawan, hatta dengan ahli keluarga, niatkan kecintaan kita, hubungan kita bersama kedua ibu bapa kerana Allah, hubungan kita bersama pasangan kita, suami atau isteri, cinta kepada mereka kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita anak, Allah hadiahkan kepada kita anak, maka sayangi anak-anak kita itu kerana Allah. Kita mempunyai sahabat-sahabat, maka jalinlah persahabatan itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berjumpa dan tidak berpisah kecuali kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan tunaikan hak-hak persahabatan, tunaikan hak-hak perhubungan antara satu dengan yang lain itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana itu yang akan mendatangkan manfaat di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, al-mutahabuna fillah, orang-orang yang mencintai satu dengan yang lain kerana Allah, ala manabir min nur yaumal qiyamah, mereka akan berada di mimbar-mimbar yang diperbuat daripada cahaya pada hari kiamat. Dalam hadis lain yang mana kita sebutkan di permulaan surah ini, dua orang lelaki ataupun dua orang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan diberikan naungan di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang mana tidak ada naungan melainkan daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perbetulkan niat kita apabila kita bersahabat, apabila kita berhubung, hatta dengan ahli keluarga yang mana kita tak ada pilihan, hatta dengan ahli keluarga yang mana itu telah dipilih oleh Allah, siapa yang akan menjadi ibu dan ayah kita, siapa yang menjadi adik-beradik kita. Jadikan hatta hubungan yang telah dipilih oleh Allah itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikan hubungan yang kita buat mengikut pilihan kita juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wa indaha ma yadri al-insan man hawlah, dan pada hari tersebut seorang manusia itu tidak akan kenal siapa yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Tak kenal siapa yang ayah, siapa anak, siapa abang, siapa adik, siapa anak, siapa isteri dan sebagainya. Setiap orang sibuk dengan kitab mereka masing-masing. Adakah mereka akan mampu mengambil kitab tersebut dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri, dari depan ataupun daripada belakang? Nabi SAW bersabda, mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, adapun pada 3 tempat maka mereka tidak akan mengetahui. 3 tempat yang mana manusia tak akan kenal satu dengan yang lain, kata Rasulullah SAW. Manusia tak akan kenal satu dengan yang lain pada 3 tempat. Yang pertama, idza tatayaratis suhuf, apabila diberikan buku catatan. Kerana apa? Apabila buku catatan itu keluar, macam result lah keluar, exam result, buku rekod kan, bila nak diberikan tu tak tahu fail ke, lulus ke, dan sebagainya, tak tahu akan diambil tangan kanan ke tangan kiri ke. Maka pada waktu itu semua tengah sibuk, jadi tak kenal siapa di kiri dan kanan, tak kenal siapa ibu dan ayah. Tempat yang kedua kata Rasulullah, wa indal mizan, sewaktu ditimbang amalan. Kita tak tahu sama ada buku neraca yang menimbang amalan baik itu lebih berat ataupun neraca yang menimbang amalan buruk itu lebih berat. Jadi pada waktu itu semua orang takut apakah keputusannya, maka dia pun jadi tak kenal apa yang berlaku di sekelilingnya ataupun siapa yang berada di sekelilingnya ataupun hubungan yang dia ada bersama orang di sekelilingnya. Dan yang ketiga adalah sewaktu melintasi daripada titian sirat. Pada 3 tempat ini kata Rasulullah, setiap orang tidak akan mengenal orang lain. Allahu Akbar. Disebutkan juga pada hari kiamat nanti, Nabi SAW menyebutkan bahawa pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan mereka tidak berselipar dan tidak berbaju, tidak berpakaian. Semua orang tak ada pakaian, tak ada selipar.
maka sebahagian wanita akan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana pula kaum wanita? Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada waktu itu orang semua dah sibuk, seakan-akan mabuk memikirkan tentang diri sendiri, sangat takut, sehingga tak ada perkara yang lebih mereka risaukan daripada keselamatan mereka. Adakah mereka akan masuk syurga ataupun masuk neraka? Adakah mereka akan mendapat kenikmatan atau mereka akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka tak ada orang dah terfikir dah nak tengok kiri dan tengok kanan, tak kenal lah siapa di kiri, siapa yang di kanan. La ilaha illallah. Dan pada hari tersebut, wa idza suhufu nusyirat, pada setiap orang akan dapat membaca kitab mereka masing-masing. Apabila buku amalan, buku catatan itu diberikan, maka setiap orang mampu membaca. Walaupun dekat dunia tak reti baca, dekat akhirat nanti semua orang pandai baca buku masing-masing. Tak ada orang yang akan mengatakan aku ummi, aku tak reti baca, tak reti menulis. Pada hari itu, daripada zaman Nabi Adam sampai bayi yang terakhir akan dilahirkan pada hari kiamat, sama ada mereka orang Arab ataupun orang yang bukan Arab, sama ada mereka besar ataupun kecil, semuanya akan mampu membaca. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan gembirakan kita pada hari tersebut, sehingga kita, apa yang kita baca pada hari tersebut akan menggembirakan hati kita. Apa yang kita lihat pada hari tersebut akan menggembirakan dan menenangkan hati kita. Apa-apa yang akan berlaku pada hari tersebut akan memudahkan menggembirakan hati kita, dan moga-moga kita dipermudahkan urusan kita di dunia, di barzakh dan di akhirah, dan moga-moga kita dapat digolongkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka-mereka yang sempurna pengikutan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita perkara-perkara yang baik-baik pada malam ini, yang mana insya-Allah kita akan bacakan Yasin 3 kali selepas maghrib, yang mana niat pertama dipanjangkan umur dalam ketaatan dan keafiatan. Yang kedua, kita minta dipermudahkan, dimurahkan rezeki kita, agar segala perkara yang kita perlukan di dunia ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa agar supaya diberikan husnul khatimah indal maut, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah taala. Moga-moga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.